Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Berita duka cita kita terima ya kematian Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur meninggal dunia. Kita tak pasti meninggal dunia di mana dia dapat khabar ke belum, sama ada di Jordan ataupun dah kembali ke Tarim. Beliau sakit berapa hari lepas menjalani operasi di Jordan. Kemudian dah dapat sembuh, dah keluar hospital, dah naik wheelchair, dah lambai-lambai orang, dah sihat, dah dapat surga, dah sedap hati kita. Tahu semalam dapat khabar meninggal ya. Kembali ke rahmatullah. Habib Abu Bakar Adni itu gambar bapak dia. Dari bawah 2, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Habib Abu Bakar ini Habib Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau rumahnya tu kalau kita pergi di mana dekat, kalau masuk lorong nak masuk pergi Masjid Muhdar tengah-tengah sini, ujung sana rumah Habib Masyhur, ujung sini rumah dia sebelah kanan. Begitu ya besar rumah dia. Kalau 9, 10 hari bulan Haram kan ziarah orang-orang alim semua. Lepas asar ziarahnya rumah Habib Abdullah bin Syihab. Nanti Habib Abdullah bin Syihab kasih tausiah, kasih nasihat apa semua. Kemudian sebelum maghrib semua pergi rumah beliau, bukanya di rumah dia. Siapa nak buka bukalah, tak nak buka pun lepas tu baliklah, tapi semua himpunnya di situ. Kitab beliau lah kitab yang terakhir saya baca sebelum balik ke Batu Fahad sini. Kitab Fiqh Tahawulat, Fiqh Peredaran. Dia ni lamanya di Aden, dihantar ke Aden. Sebab itu mereka kalau namanya Abu Bakar mesti gelarannya Abu Bakar Adni, Abu Bakar Aden. Ikut Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus, anak Habib Abdullah Al-Idrus yang pertama dulu gelarannya Abu Bakar Adni. Maka siapa nama Abu Bakar duduk Aden, gelarannya Abu Bakar Adni, Abu Bakar Adni ya, Abu Bakar Adni. Pernah berapa tahun dulu rencana nak datang sini Batu Fahad, datang tempat kita. Tapi tak jadi, tak dapat datang. Kita suka nak dengar nak dia datang, dia pun suka nak datang. Kitab ni beliau dibukakan oleh Allah Ta'ala, difutuhkan pemahaman beliau tentang akhir zaman. Maka kalau kiranya lah officer yang in charge satu-satu department dah meninggal, bermakna tak lama dah nak jalan dah. Maknanya tugas dia mengajarkan perkara akhir zaman dah habis. Sekarang kiranya pandai-pandai kau lah situ. Beliau tulis kitab Fiqh Tahawulat. Dalam fiqh itu menghuraikan, dia meletakkan bahawa rukun agama yang kita bilang selama ni 3, dia jadikan 4. Dijadikan 4. Yang keempat inilah pelajaran khusus. Ambil daripada hadis Nabi SAW mengatakan yang Jibril datang, khabarkan aku tentang Islam. Nabi sebut tentang rukun Islam 5 perkara. Khabarkan aku tentang iman. Nabi sebut tentang rukun iman. Khabarkan aku tentang ihsan. Nabi sebutkan tentang ihsan. Khabarkan aku tentang kiamat. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka berikan aku tanda-tandanya. Nabi sebutkan tanda-tandanya. Maka apabila berjalan, Jibril menyamar sebagai orang lelaki, menjelma sebagai seorang lelaki, bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kau tahu siapa yang hadir? Maka Nabi sahabat Sayyidina Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril mengajarkan kamu urusan agama kamu 4 perkara. Islam, iman, ihsan dan perkara akhir zaman. Selama ni kalau yang mengatakan rukun agama 4 termasuk Imam Bukhari. Ada beberapa imam masuk Abu Bakar Adni ini. Tapi kalau kita bilang selama ni 3 ya rukun agama, Islam, iman, ihsan. Habis yang keempat ni kat mana? Kita punya keempat pun tak lari juga masuk dalam rukun iman yang kelima, iaitu percaya pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat, di situ ada tanda-tanda kiamat. Tetapi kalau kita baca fiqh tahawulat ni bukan hanya kita belajar, bukan hanya kita baca tanda-tanda kiamat. Kita pelajari tanda-tanda kiamat dan nak hidup dalam tanda-tanda itu. Kita ni sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Kita ni orang akhir zaman ni sebahagian daripada tanda-tanda akhlak kita, PL kita, malas kita, terpengaruh kita, tertipunya kita. Kita sebahagian daripada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Jadi macam mana nak hidup pada zaman itu, dikupas satu-satu. Jadi fiqh awal mula saya buka kitab ketika di Batu Fahad pun fiqh tahawulat di surau air hitam ke sana ya. Fiqh tahawulat itu misi kami untuk perkara akhir zaman ya. Untuk perkara akhir zaman. Jadi kita tahu satu pergolakan, satu tahap dan kita dah sampai tahap mana dan apa tahap berikutnya. Dan yang saya juga minat baca tentang hal ehwal orang-orang Melayu, sejarah-sejarah silam, terbit daripada kitab dia lah.
terbit daripada kitab dia mengatakan kita kena, salah satu perkaranya kita nak kembalikan pada akhir zaman, insan pada kiamat. Setiap orang perlu tahu sejarah bangsa dia. Sejarah bangsa dia, kemudian dia pandang, dia analisa dari kacamata seorang Islam. Dia tengoklah nilai-nilainya, baik ke buruk ke bangsa dia, begitulah. Begitulah. Jangan ikut nilai apa yang disebut oleh para ahli sejarawan. Mereka kadang tak erti hukum. Kita tengok. Jadi kita tengok, dia bilang sejarah bangsa kamu dan kamu lihat nilai-nilai dan ciri-ciri adalah bangsa kamu. Itu kamu bangkitkan balik. Subhanallah, kita tengok daripada cakap beliau itu, kita baca, kita tengok hang tuah tu. Setakat dulu kita hanya dengar cerita hang tuah. Tapi kita tengah nak tengok karakter hang tuah daripada cerita dia tu. Nampak dia orang ahli fiqah. Dia orang ahli tasawufnya tinggi. Kitab fiqahnya bukan kecil yang dibaca oleh hang tuah sampai dia berinspirasi itu. Dan dia fiqahnya tinggi, tasawufnya tinggi, ilmu syaraknya tinggi, hang tuah. Kita tengok peradabannya. Kita tengok daripada kitab dia tu, kita tengok tentang macam mana hal istana-istana raja-raja Melayu dahulu. Macam mana tu? Semua tu dia tak tulis kitab sejarah Melayu. Dia cuma bilang kaji sejarah kamu dan pandang dari sudut agama, Dari cakapan itu kita tengok, kita bacalah kitab-kitab sejarah Melayu, maka kita nampak keluar karakter ini, keluar karakter ini. Begitu. Habib Abu Bakar An-Ni, dia ahli fikir. Dia sebetulnya lamanya di Aden. Saya biasa pergi madrasah dia, ziarah di Aden, ziarah madrasah dia, student-studentnya semua. Kemudian dah tua-tua balik ke Tarim, bina satu madrasah besar di bawah Makam Al-Muhajir Ilallah. Makam Al-Muhajir Ilallah dibikin madrasah besar. Masa dia bikin madrasah, Habib orang Tarim ni tidak bikin mentang-mentang dia ada duit dia boleh bikin, tak boleh. Dia katanya board of habaib, orang senior-senior, boleh ke tidak, melanggar adab ke tidak, melanggar tata cara ke tidak. Allah tanya Habib Masyur bilang aku tak ada authority dalam bidang ini. Tanya Habib Salim, aku tidak ada authority. Tanya siapa? Habib Ahmad Maula bin Tahir. Ahmad Abdul Maula bin Tahir tua, dah buta dah matanya sekarang. Habib Ahmad Maula masih ada. Habib Maula bilang izin kasih bikin, baru bikin madrasahnya besar. Begitupun madrasahnya besar. Kalau ada Habib Umar, dia tua, Habib Umar muda. Kalau ada Habib Umar, diserah Habib Umar bikin apa patut. Begitupun madrasah dia besar, masjid dia besar, dan di bawah situ musalla dia. Kalau hall Syekh Sayyidina Al-Muhajir Ilallah, dia kalau hall al-atas yang jadi imamnya penghulu al-atas, munsib al-atas. Kalau al-haddad pun al-haddad. Tapi kalau al-muhajir kan semua punya yai. Siapa jadi imam? Walau tu tempat dia sekalipun, bukan dia jadi imam. Habib Umar kena jadi imam. Masya Allah, dia tua, dia alim, tapi dia hormat dengan Habib Umar ke depan. Habib Umar pelaknya kalau kat tempat Habib Umar, ada acara-acara dia datang, Habib Umar suruh dia yang cakap apa semua. Allah mereka tu saling bantu-membantu antara saling, tak ada macam engkau aku apatah lagi iri-iri hati, tak ada ya. Masya Allah, tawaduk sekali orang tawaduk. Dia punya cakap tak slang Tarim, dia cakap slang tu slang Aden. Slang orang Aden. Kita dengar, oh cakapnya slang orang Aden. Cara-cara slang sebab dia lama di Aden. Allah Ta'ala ambil. Belum tua sangat. Masih muda ini tak ada lagi tanda akhir zaman. Satu lampu besar dah mati. Satu lampu besar dah padam. Satu ulama besar dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang tua, apalagi orang-orang alim, mereka jadi benteng bagi umat. Balak tak turun selagi masih ada mereka. Jadi takdir Allah Ta'ala nak turunkan balak, episod akhir zaman nak berlaku. Kemarin satu batch, Habib Abdullah bin Syihab punya batch angkat, Habib Salim angkat, dan reda sikit. Satu batch masa corona kemarin, banyak ulama-ulama besar meninggal, termasuklah kita di sini, Kiai Kiai Haruddin, Kiai Ismail Kamus, semua tu diangkat oleh Allah Ta'ala, semua gitu. Dan sekarang ni batch baru, batch penghabisan sebelum betul-betul dibuka oleh Allah Ta'ala gobar fitnahnya. Tengok lepas Abu Bakar Adhan ni mungkin ada yang nyusul. Tak tahulah siapa akan nyusul, tetapi pokoknya satu batch akan diambil oleh Allah Ta'ala. Lepas habis batch ini buka semua. Allah kita berlindung dengan rahmat. Lepas itu kalau, dan beliau kiranya munculnya ni tak lama zahirnya. Dia lama di Aden, madrasahnya sederhana mengajar begitu. Akhir-akhir zaman ini Allah Ta'ala kasih dia ilham balik Tarim buka kitab ini terus. Jadi dia punya penampilan dalam masyarakat di kota Tarim kiranya dia pulang balik. Yang serlahnya ni kiranya baru kebelakangan ini juga. Baru kebelakangan ini. Zaman saya masih baru-baru datang sana pun dia belum balik Tarim lagi. Baru kebelakangan ini juga. Jadi sekejap aja. Ya, lepas tu kalau ada orang-orang alim di sisi kita ni,
Sekejap aja tempohnya Allah Ta'ala ambil balik. Besar sumbangannya, tetapi sekejap saja Allah Ta'ala ambil balik ya. Beruntung yang siapa yang dapat belajar dengan dia. Saya baca kitab fiqh tahawulat dia dengan guru kita namanya Abu Bakar, apa namanya, Abu Bakar Bahaswan, guru kita kat Singapura, dengan Hasan Bahaswan. Hasan Bahaswan belajar sendiri daripada Habib Bakar Adaninya. Dia belajar sendiri sama Habib Bakar Adani di Masjid Muhdar. Maka saya belajar pada Hasan Bahaswan. Jadi selang satu guru sajalah. Begitu ya, kitab fiqh tahawulat. Kita baca fiqh tu. Kalau zaman ini kau jumpa, macam mana reaksimu? Kalau Rasulullah sebut akhir zaman banyak zina, banyak arak, macam mana penglibatanmu? Kita tak zina. Tak zina tapi kau duduk di kanan kiri orang kau zina. Kau tak minum arak, tetapi kanan kiri kau orang minum arak. Kau tak minum arak, kau tak zina, tetapi kau ada yang kau jaga-jaga, jangan sampai kau ada yang lebih dahsyat daripada arak dan zina. Dan itu semua mau jaga akhir zaman. Zina daripada mukadimah zina. Kau kalah satu, kau makin hampir masuk. Kau kalah satu, kau masuk. Kau kalah dalam bidang-bidang ini semua, macam mana nak masuk dalam bidang yang lagi besar? Bidang akidah nanti yang akan terjejas pada akhir zaman nanti. Allah, semua tu kesedaran timbul daripada kitab fiqh tahawulat dia. Kita baca, insya-Allah kita dah lama tak buka kitab dia ni. Salah satu kalau kitab kita khatam, kita nak buka kitab fiqh tahawulat. InsyaAllah sekarang saya banyak lapang, saya nak buka fiqh tahawulat di Villa Kiai Jais. Seminggu sekali di Yongping, tempat Jilihan di atas sana. Kitab fiqh tahawulat ulang kaji, dah khatam kita ulang balik ya. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami